So kita ambil soalan nombor 8 Nombor 8 ni basic. Soalannya dia kata hitung jisim jisim formula relatif bagi X SO4 adalah 160. Berapakah jisim atom relatif bagi unsur X? Cikgu rasa tak ada masalah yang ni. Awak kira macam biasa iaitu X kita tak tahu tambah dengan sulfur 32, oksigen adalah 4 darab dengan 16 dapat sama dengan 160. So kita dapat X adalah sama dengan 64. Okey. Soalan nombor 9. Okey, nombor 9. Suatu sampel oksida M mengandungi 2.7 gram unsur X dan 2.4 gram oksigen. Apakah formula empirik bagi sebatian ini? Okey, formula empirik bagi sebatian ini, maka apa yang kita perlu buat untuk mengira formula empirik, kita buat kotak buat kotak. Okey, so bila buat kotak, oksida M ini kalau kita tengok dia mengandungi unsur X dengan oksigen. So kita pun letak X dengan oksigen. Okey. Kemudian apakah formula empirik? Nak cari formula empirik ada 3 step barulah kita boleh dapat formula empirik. Okey, langkah yang pertama kita letak dulu jisim setiap unsur tersebut. Jadi dia kata 2.7 gram unsur X, maka X ini 2.7, oksigen 2.4. Okey, step yang kedua kita hitung bilangan mol, maka kita dapat X 0.1, kita dapat O 0.15. Kemudian kita cari nisbah teringkas. Step yang ketiga nisbah teringkas, di mana nak hitung nisbah teringkas adalah sama dengan bilangan mol yang paling kecil iaitu 0.1 dengan 0.15. 0.1 lebih kecil, maka kita bahagi dengan nombor yang kecil. Jadi X ini 0.1 bahagi dengan 0.1, O pun bahagi dengan 0.1. Okey, sorry. 0.15 bahagi dengan 0.1. Okey, error kat sini 0.15 bahagi dengan 0.1. Okey. Jadi kat sini bila kita dapat kat sini 0.15 bahagi dengan 0.1 dapat 1.5. Bila kita dapat 1.5, kita tak boleh nak bunda dalam formula empirik tak ada istilah bunda. Kita kena darab satu nombor supaya ia jadi nombor genap, maka di sini kita darab dengan 2 supaya dia jadi 3. Bila U darab dengan 2, maka X kena darab dengan 2 juga, jadi sama dengan 2. Jadi dengan itu formula empiriknya adalah X2O3. Okey, soalan nombor 9. Okey, cikgu kalau boleh kan awak buat jalan kerja serupa dengan cikgu ni supaya nanti bila awak dekat nak periksa apa semua awak boleh buat semakkan lah. Okey, bila awak nak study awak boleh tengok je soalan walaupun dia objektif tapi cara pengiraan ada kat situ. Okey, so soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 10, 1.2 gram unsur M bertindak balas lengkap dengan 0.48 gram unsur Z membentuk sebatian MZ. Okey, hitung jisim atom relatif bagi unsur Z. Okey, jadi kat sini dia bagi, sebatian ni dia bagi MZ. Okey, jisim atom relatif bagi M adalah 140. Tapi dia kata M ini bertindak balas dengan Z. Dia bagi jisim. Okey, jadi dia bagi jisim molekul relatif bagi M saja. Ada dia bagi jisim atom relatif bagi Z, tak ada. So kita nak cari lagu mana? Sebab kita tak tahu dia punya jisim jisim formula relatif. Jadi nak cari jisim atom relatif bagi Z, maka kita kena buat apa? Cari formula empirik dulu. Okey. Jadi formula empirik di mana kita cari untuk M dengan Z. Di mana jisim bagi M adalah 1.2, jisim bagi Z adalah 0.48. Okey. Jadi langkah yang kedua kita hitung bilangan mol. Okey. 1.2 ni bahagi dengan 40 sebab dia bagi jisim atom relatif bagi M adalah 40. Cikgu nak tanya awak, nampak tak cursor cikgu duk tunjuk-tunjuk tu?
Nampak dah cursor? Tok cikgu. Dia macam lagging sikit cikgu. Jana? Slide ni dekat nombor 9 lagi. Oh ya ke? Berapa lah slow Bukan nombor 10? Nombor 9. Belum lagi cikgu. Rasa tadi pun dia sekat lama juga sebelum tunjuk nombor 9 ni. Oh ya ke? Apa jadi gitu Susah guna Celcom ni sebab cikgu kau sama cikgu ni tak boleh unify. Kalau cikgu guna Swimit pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. So cikgu duk tunggu unify. Unify tak boleh, tak masuk lagi kampung cikgu ni sebab dia support dekat Jambatan Pasir Tumbuh. Dah ramai duduk tunggunya. Jadi cikgu guna telefon cikgu ni, dia mungkin ada 2 bar je saat ni. Okay, sekarang nombor berapa dah? Nombor 9 lagi cikgu. Kalau gitu cikgu tak payah itulah. Cikgu tak payah buat slideshow. Cikgu tak payah buat slideshow lah. Lagu tu lah dia lambat. Nombor 10 dah. Okey. Okey, cikgu tak payah buat slideshow. Sekarang ni cikgu nak tengok snare. 21 baru. Hok lain tu duduk tidur lagi ni. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok, kita bahagi dulu. Jadi, cursor cikgu Pak tak nampak kan? Nampak tak cursor cikgu? Tak. Tak nampak? Okey, awak nampak itu je lah. Tak apalah. Okey. Okey, awak dengar je lah ya. So, bilangan mol kat sini, dia bagi unsur Z 0.4 gram. Jadi, kita tak tahu, dia tak bagi GSM atom relative sebab dia so kira. Jadi, 0.4 kalau kita nak cari bilangan mol, maka 0.4 kita bahagi dengan Z. Z ni kita anggapkan sebagai GSM atom relative bagi unsur Z. Okey, oleh kerana sebatian ini formulanya adalah MZ, maknanya nak membentuk MZ ni silah ratio 1:1. Okay, ratio 1:1. Jadi bila ratio 1:1, kita guna formula. Okey, kita guna apa dia? Kita guna ratio lah. Maknanya ratio lagu mana kita ambil? Okey, yang ni, okey 0.14 bahagi Z ni, bahagi dengan 0.3 sama dengan 1/1. Ataupun kita ambil 0.3 bahagi dengan 0.48 bahagi Z sama dengan 1/1. Ambil nisbah bilangan mol M dengan Z, okey, equal to sama dengan nisbah terringkas M dengan Z. So dapatlah equation kita 0.03 bahagi dengan 0.48 bahagi Z tutup kurungan sama dengan 1/1. Jadi dengan kata lain Z ni kan bila bahagi buat naik atas dia akan jadi 0.03 Z sama dengan 0.48. Ni dalam matematik lah ni Okey, bahagi bila naik bila melintasi tanda-tanda sama dekan jadi darat jadi bagi dan sebagainya lah. Ni matematik punya equation ni. Okey, jadi so Z adalah sama dengan 0.48 bahagi dengan 0.03, maka kita dapatlah GSM atom relative bagi unsur Z adalah sama dengan 16. Okey, boleh Boleh faham ke sini? Boleh. Boleh. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Yang ni terus Dia slideshow tak boleh guna lain, tak apa itu. So awak dah nampak skrin tu nombor 11 Nampak dah. Okey. So soalan nombor 11, 1.04 gram logam M bertindak balas dengan 0.48 oksigen. Okay, 48 gram oksigen untuk membentuk oksida M. Tentukan formula empirik sama je ni. Sama Okey, ni tak ada masalah. Kita letak saja bila nak buat formula empirik, dia kena ada jadual. Okay, ada 3 langkah nak dapat formula empirik. Langkah yang pertama letak dia punya GSM. Langkah yang kedua kira bilangan mol. Langkah yang ketiga kalau bilangan mol tersebut, langkah yang ketiga kita hitung nisbah teringkas bahagi dengan nombor kecil dan sekiranya nisbah teringkas itu kita dapat dalam perpuluhan maka jangan bundarkan dia. Maka darab dengan satu nombor supaya ia jadi nombor genap. Okey, macam tadilah.
lah. So 1.5 kali 2, maka di sebelah M pun kena kali dengan 2 juga. So dapat 2, 3. Jadi formula empiricsnya adalah M2O3. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 12. Okey. Kafein dijumpai di dalam biji kopi. Formula molekulnya adalah C4H5N2O. Jika sebutir biji kopi mengandungi 0.02 mol kafein, okey, tentukan jisim sebatian itu dalam 10 butir biji kopi. Dia kata biji kopi ni, biji kopi ada kafein, ada kafein sebanyak 0.02. Jadi maknanya 0.02 mol itu adalah kafein. Jadi dia suruh awak tentukan dalam apa dia? Tentukan kafein dalam 10 butir. Okey. Jadi maknanya dalam satu butir tu ada sebanyak 0.02 mol. Okey. Kalau 10 butir maknanya 10 kali 0.02 mol. Dapatlah 0.2 mol. Maknanya dalam 10 butir ada 0.2 mol. Okey. Kafein. Okey, maka bila kita nak tahu jisim kafein, maka 0.2 ni darablah jisim formula molekular ataupun jisim molar bagi kafein tersebut, iaitu 4 kali dengan 12 tambah 5 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 14 tambah dengan O sama dengan 16. So dapatlah 19.8 gram. Okey, 19.8 gram. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 13. Okey, sempat ke tu? Sempat ke tu? Sempat. Okey, soalan nombor 13. 22 dah. Siapa dia baru masuk ni? 22 orang ada ni. Siapa dia baru masuk? Fazlin. Fazlin baru masuk Okey. So kita seterusnya soalan nombor 13. Jadual di bawah menunjukkan jisim unsur T dan O dalam oksidasi dan jisim atom relatif masing-masing. Maknanya dalam oksidasi, okey, so oksidasi, okey, T ada 2.48 gram, manakala O ada 1.92 gram dalam oksidasi. Diberi jisim atom relatif bagi T adalah 31, O adalah 16, maka diminta awak kira ataupun hitung. Okey, formula empirik bagi oksidasi. Okey, maka sama kita buat jadual, maka kita letak jisim setiap unsur. Langkah yang kedua kita kira bilangan mol. Langkah yang ketiga kita hitung nisbah teringkas. Kemudian kita jadikan nisbah teringkas itu ke dalam nombor bulat, iaitu dengan darab dengan satu nombor lah. Jadi kita dapat 1.5 darab dengan 2. Okey, sebelah T darab dengan 2 dapat 23. Maka dapatlah formula empirik T2O3. Okey. 3 kali dah jumpa soalan yang sama. Okey. So soalan seterusnya, soalan nombor 14. Kalau ada soalan tanya ni. Okey, kalau ada soalan nak tanya. Okey, lepas pada tu kalau tak sempat ke nak salin ke royaklah. Okey. Soalan nombor 14. Okey, nombor 14 ini pengiraan perhitungan yang melibatkan persamaan kimia. So soalan dikata, berapakah jisim minimum zinc diperlukan untuk bertindak balas dengan asid nitrik cair yang berlebihan untuk menghasilkan 240 cm padu hidrogen pada keadaan bilik. Okey, untuk menjawab soalan macam ini, langkah yang pertama kita kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, macam mana kita
kita nak tahu untuk menulis persamaan kimia, di sini kita kena ingatlah semua tindak balas kimia yang kita belajar dalam tajuk tingkatan 4. Okey, iaitu kalau kita tengok tindak balas kimia banyak dalam tajuk asid, base dan garam. Iaitu salah satu daripada sifat kimia bagi asid adalah asid bertindak balas dengan logam reaktif, menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, jadi kat sini bila zinc bertindak balas dengan asid nitrit, maka ia akan menghasilkan garam zinc nitrat dengan gas hidrogen. Okey, bila kita sebut garam, awak kena ingat pula takrifan untuk garam. Apa makna garam? Garam adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. So sekarang ni asid ni kita ada asid nitrit. Maka zinc ni akan menggantikan hidrogen dalam asid nitrit, maka dapatlah kita zinc nitrat iaitu garam zinc nitrat. Okey, plus hidrogen. Okey. Ni baru kita letak sama persamaan kimia untuk formula kimia untuk bahan dan formula kimia untuk hasil. Persamaan kimia kena seimbang. Seimbang ni maknanya bilangan bilangan zinc kiri kanan kena sama, bilangan nitrat kiri kanan kena sama, bilangan hidrogen kiri kanan dengan sama. Oleh kerana sebelah hasil ini nitrat ada 2, hidrogen ada 2, that's why lah di sebelah bahan kita letak 2 depan HNO3 nak balance kan, nak seimbangkan H dengan NO3. Okey, selesai langkah yang pertama. Langkah yang kedua, awak tulis ratio. Okey, daripada persamaan kita dapati bahawasanya 1 mol. Okey, kalau kita nak relate dengan analisis kuantitatif analisis kuantitatif iaitu 1 mol zinc bertindak balas dengan 2 mol asid nitrit menghasilkan 1 mol zinc nitrat dengan 1 mol gas hidrogen. Maka kita tulis ratio, Natasha tak baca mesej kot. Okey. Okey, sekarang ni bila kita dah tulis ratio 1, 2, 1, 1, okey, step yang ketiga kita tulis apa info bagi dalam soalan. Info bagi dalam soalan, okey, gas hidrogen yang terhasil adalah 240 cm padu. Maka kita pun tulislah 240 cm padu di bawah gas hidrogen. Kemudian soalan nak minta awak hitung apa? Berapakah jisim minimum zinc? Maka dia nak suruh awak cari jisim zinc, maka jisim zinc ni kita letak di bawah zinc. Okey. Jadi langkah yang keempat, apa-apa information, apa-apa maklumat yang diberi dalam soalan adalah bertujuan untuk awak mengira bilangan mol. Okey, maka bila dia bagi isi padu, maka nak kira bilangan mol, maka kita kena bahagi dengan isi padu molar. Tetapi isi padu molar ni unit dia desimeter padu. Tetapi okey, soalan beri isi padu gas hidrogen dalam sentimeter padu. Maka kita tukar desimeter padu kepada sentimeter padu dengan darab 24 dengan 1000. Jadi kita pun dapatlah 24,000. Maka 240 bagi dengan 24,000 kita dapat 0.01 mol. Maka bila kita dah dapat bilangan mol, kita pun tengok ratio. Ratio kata 1 mol gas hidrogen dihasilkan oleh 1 mol zinc. Okey, maka bila kita dapat gas hidrogen 0.01 mol, maka zinc yang digunakan adalah 0.01 mol juga sebab ratio kata 1:1. Jadi bila dah dapat bilangan mol, maka kita pun kiralah jisim, iaitu bilangan mol darab dengan jisim molar iaitu 65, iaitu sama dengan 0.65 gram. Okey, jelas? Jelas tak tu? Jelas
Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan 15. Okay, soalan 15. Jisim 3 atom unsur Y adalah sama dengan jisim 4 atom karbon. Okay. Y bukan simbol sebenar unsur itu. Apakah jisim formula relatif? Okay, jisim formula relatif. Jisim formula relatif ini adalah untuk apa dia? Untuk Y dengan, okay, untuk Y dengan jisim formula relatif. Okay. Jadi kat sini dia kata jisim 3, okey, jisim 3 atom Y sama dengan 4 atom karbon. So kita buatlah persamaan matematik. Okey, 3 atom Y maknanya 3 kali dengan Y sama dengan 4 atom karbon, 4 kali C. Maka dia suruh cari jisim atom relatif. Ni soalan ini bukan jisim formula ni. Jisim atom relatifnya. Okey, jisim atom relatif apa? Jisim atom relatif bagi Y. Okey, jadi daripada sini kita nak tahu Y ni berapa, maka kita selesailah. Y mesti sama dengan 4C bahagi dengan 3. C dia bagi sama dengan 12, maka 4 darab 12 bahagi 3 dapat sama dengan 16. Maka Y itu jisim atom relatifnya adalah sama dengan 16. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 16. Berapakah bilangan molekul yang terdapat dalam 2 mol gas karbon monoksida? Okey, yang tak ada masalah lah. Bila dia nak bilangan molekul, dia bagi bilangan mol, maka kita guna formula bilangan mol darab dengan nombor Avogadro, iaitu 2 darab dengan, okey, 0.02 darab 10 kuasa 23. Kalau soalan objektif ni tak ada masalah ni, sebab awak tak perlukan unit. So tapi kalau awak nak mengira ni dalam soalan struktur, maka wajib bagi awak tulis unit ni, tulis unit. Kalau kat sini 23 ni, so 23 ni buat mol tolak 1. Okay, mol tolak 1. Unit dia mol tolak 1. Cikgu. Ya. Okey, ke 10 tu Ha? 10 tu kuasa 24. Soalan dia 24 ke? Jawapan Soalan dia dia bagi. Ha? Jawapan dia. Okey, sorry. Okey. Ni cikgu nak ayat sekejap ni. Cikgu nak ayat. Jadi kalau awak buat ni dalam soalan struktur, okey, soalan struktur, maka apa yang perlu buat, awak kena buat unit ni. Lepas tu matilah unit ni. Ni serupa. Okey, kalau cikgu ambil ni buat merah. Okey. Ada jawapan salah lah tu. Okey, mati. Okay, lepas tu copy paste. Ni pun boleh mati kan, mol dengan mol tolak 1 mati. So dapatlah sini ni 24 Okey. Dapat 1.204 darab 10 kuasa 24. Jadi kalau kita nak kira dalam soalan struktur, maka kita nak kena bubuh unit macam tu, kita pun mati. Cikgu tak bubuh unit tu sebab ni soalan objektif. Okey, kita nak tahu jawapan dia saja. Okey, ada soalan? Tak ada. So kita pergi kepada soalan nombor 17. Okay, jisim bagi air bromin adalah 120 gram. Berapakah bilangan mol bagi air bromin? Okay, so kita ingat air bromin, nak tahu formula dia. Bromin ni dia unsur kumpulan 17. Okay, bila unsur kumpulan 17, kita tahu unsur kumpulan 17 hadir sebagai dui atom. Jadi bromin ni, air bromin, walaupun dia kata air bromin, jadi formula air bromin ni adalah BR2. Okay, BR2. Maka bila kita nak tahu bilangan mol adalah sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Jisim molar ni adalah sama dengan 80 kali dengan 2 sebab formula BR2.
So kita dapatlah 0. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 18. Soalan nombor 18, berapakah atom yang terdapat dalam 2 mol gas hidrogen? Gas hidrogen formula dia adalah H2. So bila dia nak tahu bilangan atom, maka 0.02 darab 10 kuasa 23 ni darat dengan 2 mol, darat dengan 2 lagi. Supaya kita dapat atom. Kalau kita tak darab dengan 2, makna kita cari bilangan molekul. Bila dia nak atom, maka kena darab dengan 2 sekali lagi. So dapat berapa nilai kat sini? Boleh berapa kat situ? Dapat siapa dia? 2.41 darab 10 kuasa 20? 24. Okey, semua dapat gini Orang lain tak pernah bersuara ni lagu mana ni? Okey, so soalan nombor 19. Okey, soalan nombor 19. Okey, sekarang ni kita tengok balik ni. Hak ni berapa hak ni kita panggil bilangan mol, sorry. Hak ni kenapa kita darab dengan 2? Sebab dia nak atom. Dia nak atom tu. Dia nak atom ni. Kalau atom, gas hidrogen H2 maka kita darab dengan 2. Okey. Yang ni pula dia kata apakah Gisim formula relatif? Okey, apakah Gisim formula relatif bagi magnesium sulfat terhidrat? Makna terhidrat ni maknanya dia ada air. Terhidrat ni maknanya dia ada air. Tu maksud terhidrat. Okey, kat sini dia combine dengan 7 molekul air. Okey. So bila kita nak tahu, kita darab belakang. Magnesium 24 tambah sulfur 3/2, okey, tambah oksigen berapa ada 4 kali dengan 12 tambah 7. 7 air. So 7 kali dengan H2O. So dapatlah nilai dia. Okay, siapa yang kira macam ni dapat berapa nilai kat sini? Boleh berapa? 246. 246. Okey, yang lain? Yang lain dapat gini belaka ke? Dapat. Dapat So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, 25 dah. Siapa dia baru masuk? Oh, payah nak cari siapa dia baru masuk ni. Amna Amalin baru masuk. Siapa lagi baru masuk kat sini? Nazifah Huda baru masuk. Mungkin yang baru masuk ni ingat pukul 9.30 kot kelas. Okey. Lepas tu dia Ulhaq pun. Ingat 9.30 juga berkali. Baru masuk. Okey. Okey. So kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya soalan nombor 20. Logam X membentuk oksida yang berformula X2O3. Jika formula ion klorida adalah Cl minus, okey, formula bagi sebatian klorida X ialah, okey. Jadi kat sini bila kita kata X dengan O ni kan S dengan X2O3, O ni kita tahu 2 minus, okey. Jadi bila dia combine X2O3, maknanya kat sini X ini charge dia adalah 3 positif. Jadi bila X ni charge dia 3 positif, bila dia combine dengan Cl minus, maka dia akan jadi XCl3. Jelas kok ni? Tak ada soalan nak tanya? Okey kah ni? Okey kan? Okey, cikgu. Okey. So soalan seterusnya. Okey, soalan macam soalan tadi, iaitu soalan 21 ni dia suruh awak hitung Okey, sama lebih kurang. Cuma dia tukar asid saja. Jadi di sini dia bagi 1.3 gram zinc bertindak balas dengan asid sulfurik berlebihan. Okey, tujuan dia cerita kat sini dia tulis berlebihan ni adalah untuk untuk memastikan semua zinc bertindak balas dengan lengkap. Maknanya bila dia kata asid sulfurik berlebihan, maknanya semua 1.3 gram zinc ini bertindak balas dengan lengkap.
Maka soalannya hitungkan isi padu gas hidrogen yang terbentuk pada STP. Jadi step yang pertama sama saja. Bila kita tengok persamaan, okey, soalan macam ni, maka soalan macam ni nak kira mesti libatkan persamaan kimia. Jadi langkah yang pertama kita buat persamaan kimia yang seimbang. Jadi bila kita nak buat persamaan kimia yang seimbang, maka kita pun tulislah zinc bertindak balas dengan H2SO4 membentuk zinc sulfat, okey, plus H2. Jadi bila kita dah dapat kat sini, bila kita tengok dia dah balance dah, dia dah seimbang dah. So bila dah seimbang, iaitu rasionya adalah 1:1:1:1. So bila dah seimbang, maka step yang ketiga kita pun tulis ratio. Step yang kedua kita tulis ratio. Step yang ketiga kita tulis apa maklumat yang diberi dalam soalan. Soalan bagi zinc 1.3 gram. Soalan nak suruh hitung apa? Nak suruh hitung isi padu gas hidrogen. Maka kita pun letaklah, kita nak cari apa? Nak cari isi padu gas hidrogen. Maka kita letak V adalah sama dengan question mark. Maknanya V yang kita nak cari bagi gas hidrogen. Okay. Apa maklumat dia bagi dalam soalan? Dia bagi adalah zinc 1.3 gram. Untuk apa dibagi 1.3 gram? Untuk kita hitung bilangan mol. Jadi bila dia bagi GSIM, nak hitung bilangan mol, maka GSIM bahagi dengan GSIM molar, iaitu 1.3 bahagi dengan 65, maka dapat 0.02 mol. Dia dapat bilangan mol, maka kita nak cari isi padu gas hidrogen, kita kena tahu bilangan mol dia dulu. Macam mana nak tahu bilangan mol gas hidrogen? Dengan kita guna ratio. Sebab ratio kata 1:1. 1 mol zinc menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Maka jika kita guna 0.02 mol zinc, maka hidrogen yang kita guna, yang kita bebaskan daripada tindak balas itu adalah 0.02 mol juga. Okey, jadi bila dah dapat bilangan mol, kita nak cari isi padu, maka bilangan mol darab dengan isi padu molar, dapatlah kita berapa kat sini? 48. Betul ke? 48 desimeter padu. Tukar ke sini. Nak tukar ke cm sebab jawapan dalam cm ke? Sampai dah cm padu. Jawapan dalam cm ni jadi berapa kali cm ni? 448 cm padu. Dia Betul. bahagi. Betul tu. Maknanya kalau kita nak tukar kepada sentimeter padu, maka kita darab dengan berapa? Darabnya 1000. So bila darab dengan 1000, maka kita akan dapat 448 cm padu. 448 cm padu. Okey, soalan nombor 22. Berapakah bilangan molekul bagi 1 mol? Ini tak ada masalah. Bila dia kata nak tahu bilangan molekul, maka terus 1 mol darab dengan nombor Avogadro, maka kita dapatlah sama dengan nombor Avogadro, iaitu 0.02 darab 10 kuasa 23. Guna 0.0 sebab soalan 0.0. Okey, boleh? Boleh. Boleh sebab dia nak bilangan molekul. Kalau soalan di sini dia tukar, katakanlah molekul dia tukar, hitung bilangan atom dekat sini bilangan atom dalam 1 mol okey amonia, maka di sini ni 1 ni awak kena darab dengan berapa dia sini? Nak darab dengan berapa kalau nak cari bilangan atom? Darab dengan berapa? 4. Darab dengan 4. Sebab apa? Sebab hidrogen ada 3, nitrogen ada 1, 3 tambah 1, 4. Ni kalau andainya dia suruh awak kira bilangan atom, tetapi dia nak bilangan molekul, maka kalau bilangan molekul maka tak perlulah kita darab dengan 4. So kita terus saja darab 1 darab nombor Avogadro. Itu kena bezalah. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 23. Satu sebatian berformula X2CO3 mempunyai GSIN formula relatif 138.
berapakah jisim atom relatif X. Ni tak ada masalah. Kita buat macam tadi, iaitu kita buat persamaan. Iaitu X kita tak tahu, maka 2 darab X sebab kita anggapkan X adalah jisim atom relatif bagi X. So tambah dengan, C berapa? C 12. Tambah dengan oksigen berapa? Ada 3. Oksigen 1 nebula. So 3 kalinya nebula equal to 138. Sebab soalan dia kata dah jisim formula relatif 138. Maka kita boleh kira lah X sama dengan berapa. So dapat berapa X tu? Boleh berapa X? 39. Semua dapat 39 ke? 39 dapat Okey, Adilah dapat Adilah? Adilah ke Aliyah masuk tu? Berdua ada. Dapat tak? 39? Dapat. Dapat Okey. Aliyah pun masuk juga. Suara siapa tadi? Adilah ke Aliyah? Adilah. Adilah, Aliyah ada? Ada. Ada sama sekali. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 24. Dia kata soalan nombor 24, berapakah jisim formula relatif bagi amonium nitrat? Maka kita pun kira hitunglah. Nitrogen berapa? 14. Tambah dengan hidrogen ada 4 kali 1. Tambah dengan nitrogen 1 lagi 14. Tambah dengan oksigen ada 3 kalinya nebula. So tambah belaka tu dapatlah kita jisim formula relatif bagi amonium nitrat. So kira tu boleh berapa? 80. 80. Semua dapat 80 ke? Ya. Ya, okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 25. Okey, soalan nombor 25 ni melibatkan apa? Melibatkan persamaan kimia sama macam tadi. Dia kata apakah isi padu gas karbon dioksida yang terhasil apabila 1200 cm padu etana dibakar dengan lengkap dalam udara. Ni boleh buat ke tidak? Ni perkara pertama, kalau nak cari dari ada buku pun tak apa, tapi kalau nak Google pun boleh pembakaran etana lengkap dalam udara. Etana ni formula dia adalah C2H6. Nanti kita akan belajar etana dalam tajuk sebatian karbon kita masuk minggu depan tu. Okey, etana C2H6 bila dia bakar ni maknanya dia bertindak balas dengan oksigen. Bila dia terbakar menghasilkan, terbakar dengan lengkap. Lengkap ini maknanya hasilnya hanya ada 2, iaitu karbon dioksida dan juga air sahaja. Maka bila kita balance, kita dapat 2, 7, 4, 6. Ratio kata 2, 7, 4, 6. Maka soalan bagi apa dia? Soalan bagi etana 1200 cm padu. Soalan suruh hitung apa? Isi padu gas karbon dioksida. Okey. Maka step yang keempat, information yang dibagi ni adalah untuk mencari bilangan mol. Maka kita pun dapat isi padu. Nak cari bilangan mol, kita bahagi dengan isi padu molar. Macam tadi juga, oleh kerana isi padu yang diberi dalam unit sentimeter padu sedangkan isi padu molar adalah desimeter padu, maka kita tukar desimeter kepada sentimeter dapat 24,000. Maka 1200 bagi dengan 24,000, kita dapat 0.05 mol. Okey. Daripada sini kita tahu daripada persamaan kata, ratio kata 2:4. Kalau etana kita dapat 0.05, maka karbon dioksida ni kita darab dengan 2 lah kan, sebab ratio kata 2:4. So bila 0.05 darab 2, kita dapatlah bilangan mol gas karbon dioksida adalah 0.1 mol. Dah dapat bilangan mol, maka kita boleh cari isi padu. Isi padu adalah sama dengan bilangan mol darab dengan isi padu molar iaitu 24. Kita dapatlah 0.24 desimeter. Okey, 0.1 darab dengan 24 dapat 2.4 desimeter padu. Okey, siapa betul soalan ni? Siapa yang tinggal tak boleh jawab soalan ni? Okey, ramai dah betul, ramai betul.
Ada yang tinggal tak boleh jawab soalan ni? Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 26. Dia bagi 5.6 gram kalium hidroksida dilarutkan dalam air suler menghasilkan 250 cm padu larutan. Apakah kepekatan larutan kalium hidroksida itu? Okey, dia nak tahu kepekatan. Okey, kepekatan ni dia nak dalam apa? Dia nak dalam mol per desimeter padu. Jadi bila dia nak mol per desimeter padu, maka apa yang perlu kita buat adalah kita tukar gram kepada mol, tukar sentimeter padu kepada desimeter padu. Jadi bila kita nak cari bilangan mol kalium hidroksida, 5.9 ni bahagi dengan gisim molar bagi kalium hidroksida iaitu KOH dapat 0.1 mol. Okey, isi padu pula 250 bagi dengan 1000 dapat 0.25 desimeter padu. Maka kepekatan bilangan mol bahagi dengan isi padu 0.1 mol bahagi dengan 0.2 mol desimeter padu, maka kita dapat 0.4 mol per desimeter padu. Kepekatan dalam mol per desimeter padu. Okey? Okey yang ni? Okey cikgu. Boleh Okey. So soalan seterusnya, berapakah bilangan mol Fe3 plus dan O2 minus dalam 0.2 mol? Okey, Fe2O3. Okey. Kalau kita tengok 1 mol, formula dia Fe2, okey, Fe3, okey sorry, Fe2O3, maknanya dalam 1 mol Fe2O3 ada 2 mol ion Fe3 plus, ada 3 mol ion O2 minus. Okay, ada 2 mol ion Fe3 plus dengan 3 mol ion O2 minus. Okay. Kalau 0.2 mol, okay, maknanya 0.2 darab dengan 2. Okay, 0.2 darab dengan 3. So dapatlah Fe3 positif itu adalah 0.4, O2 minus itu adalah 0.6. Okay, jawapannya adalah A. Okay. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada. Tak ada. Fazlin? Okey Fazlin? Fazlin? Senyap ni mic rosak ke gana? Liana Izzati? Okey setakat ni? Okey. Elisa? Okey cikgu. Okey. Nurin Hasanah? Nurin Hasanah? Okey cikgu. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, cikgu janji cikgu tak nak ambil masa panjang dengan awak ni, nak sampai pukul 10 je. Kita tengok sampai soalan, cikgu ingat nak habiskan sampai 2 slide lagi, sampai slide 22. Sampai soalan nombor 29. The rest tu kita sambung nanti. Minggu depan Okey, sambung minggu depan. Okey. Soalan nombor 28. Formula molekul bagi magnesium etanoat adalah CH3COO dalam kurungan 2 mg. Hitung gisim molekul relatif. Cikgu rasa tak ada masalah Campur belaka dapat 142. Cikgu rasa tak ada masalah yang ni. Okey, soalan seterusnya. Bahan manakah yang mengandungi bilangan atom yang sama dengan 0.5 mol helium? Okey, 0.5 mol helium. Dia nak bilangan atom. Jadi sini kita kena dapat pengetahuan lah. Kita kena tahu pengetahuan apa dia? Helium ni. Helium ni dalam jadual berkala unsur, dia terletak dalam unsur kumpulan 18. Cikgu nak awak salin macam ni juga. Macam skrin cikgu. Macam slide cikgu ni dekat kertas soalan awak tu. Supaya nanti dia boleh dapat buat rujukan untuk awak nanti. Okey.
Jadi unsur kumpulan 18 yang kita tahu dia wujud sebagai monoatom sebab susunan elektronnya sudah mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Maka helium ini oleh kerana dia duduk di kumpulan 18 dan kumpulan 18 hadir sebagai monoatom, maka jenis zarah dalam helium ni adalah atom. Maknanya bila dia kata 0.5 mol helium, 0.5 mol ni maknanya 0.5 mol atom. Jadi bila dia kata bahan manakah mengandungi bilangan atom yang sama, kita kena tengoklah antara A, B, C, D tu yang mana sama dengan 0.5 mol atom. Oksigen ni O2. Jadi kalau kita nak tahu bilangan atomnya adalah sama dengan 0.1 kali 2. Okay. Nitrogen pun sama, N2. Okay. Maka bila kita nak tahu bilangan mol 0.1 kali 2. Okay. Metana CH4 formulanya. Berapa ada atom? 5. Jadi 0.1 darab 5. Okey, karbon dioksida formula dia CO2. Okey, maka nak tahu bilangan atom 0.1 darab dengan 3. So di antara berikut ni yang mana equal to 0.5, itulah jawapan dia, iaitu C. Iaitu C. Okey. Cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni. Cikgu berhenti setakat ni. Okey, soalan seterusnya nanti kita akan bincang hari Jumaat nanti. Okey, ada soalan nak tanya sebelum cikgu berhenti? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Semua boleh faham Setakat kita dah bincang, semua boleh faham?